KPM. Anda bersama saya, Dik Makmal Mahir. Dan hari ini kita akan lakukan eksperimen. Kita tengok dulu penyelidik kita lakukan eksperimen apa tu. Mesti nak buat sama-sama eksperimen. Mari ikut saya. Ya, saudara penyelidik. Ya, eksperimen apa yang kita akan lakukan ini? Hari ini kita akan buat satu eksperimen untuk menguji kekuatan alloy. Menguji kekuatan alloy. Ya, kita uji kekuatan alloy. Menguji kekuatan oleh bagaimanakah kita akan lakukan eksperimen ini? Okey, kita ambil gunting. Ambil gunting. Potong tali. Tapi sebelum tu kita pakai dulu. Baik. Untuk keselamatan itu, walaupun kita tergelak-gelak, keselamatan itu penting. Ya. Okey. Kita mengambil gunting juga, sila jaga keselamatan. Ya. Kita akan potong tali ni. Tali ni. Baik, kita akan buat dalam kiraan 3, Ya. 3, 2, 1, potong. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Tadi sama-sama kita di Makmal Mahir kerana kita bersama-sama sebenarnya di Mahir Detektif KPM. Nama saya Hanif Sean. Tadi saya dengan seorang penyelidik. Sangat menarik tentunya. Tetapi sebelum kita meneruskan penyelidikan kita hari ini dalam mata pelajaran kemahiran saintifik, tentunya kita sentiasa mengingati apakah SOP yang perlu kita patuhi kerana COVID-19 masih di luar sana dan sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. SOP yang paling senang, 3 sahaja, iaitu memakai pelitup muka dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Sangat penting. Nombor 2, jika kita bersama dengan orang lain, pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga, paling senang, iaitu kebersihan diri itu sangat penting. Betul tak? Yang paling asas, bagaimana kita lakukan begitu? Basuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Jika tiada air, jangan khawatir. Kita guna gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita. SOP-SOP lain itu kita patuhi juga. Sangat penting. Baiklah, hari ini dalam Mahir Detektif KPM, kita sedang belajar mata pelajaran kemahiran saintifik dan ada tenaga pengajar yang kita telah saksikan tadi. Siapakah tenaga pengajar tersebut? Tentunya iaitu Cikgu Ahmad Roslan bin Muhammad. Yes, saya. Guru sains dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, sila perkenalkan diri Cikgu pada murid-murid di rumah. Saya Cikgu Ahmad Roslan bin Muhammad daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam. Okey, hari ini saya akan buat satu eksperimen. Tadi kita dah buat. Okey, saya akan terangkan tentang eksperimen. Untuk standard pelajaran hari ini, kita akan menguji kekuatan alloy dan juga ciri-ciri dia. Dan kita akan juga buat model berkaitan dengan logam tulen dan alloy. Saya rasa itu sangat menarik Cikgu. Ya, betul. So, pelajar-pelajar di rumah boleh mencuba sebab kita akan gunakan bahan yang agak mudah untuk membina model tersebut. Baik Cikgu, saya rasa sangat penting dalam topik model zarah, logam dan alloy yang kita akan melakukan beberapa eksperimen hari ini. Betul Cikgu? Betul. Baik Cikgu, tetapi tentunya sebelum kita melakukan eksperimen, sangat penting sekali lagi kita mematuhi SOP. Ya, betul. Maka Kita saya ingin patuhi menjemput SOP. Cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Saya mulakan dulu. Silakan Cikgu. Okey, Saya juga akan mensanitasi tangan saya. Kenapa kita lakukan ini? Kerana sekali lagi saya ingin mementingkan kebersihan tangan itu sangat penting. Dan kalau kita guna gel pembasmi kuman, pastikan kita rata keseluruhan jari, betul, semua jari Cikgu, betul. dan juga sehingga ke pergelangan tangan. Baiklah Cikgu, tadi Cikgu sudah memperkenalkan topik kita hari ini. Ya, betul. Baik, apa lagi yang Cikgu rasa akan kita sama-sama
merangkumi dalam pembelajaran kita hari ini? So hari ini kita akan buat untuk sesi yang pertama ini. Baik. Kita akan kupas berkenaan dengan apa yang kita buat tadi. Kenapa kita potong tali tadi? Kenapa saya pun tanya tadi? Kita potong tali, tiba-tiba beban yang agak berat ni jatuh. Macam mana bunyi dia, kuat kan? Kuat cikgu, saya pun terkejut. Biasa saya rasa kalau murid-murid di rumah pun mungkin mengalami bunyi yang agak kuat. Sebenarnya kita gunakan pemberat dan kita hentam iaitu menggunakan ball bearing ataupun bola besi. Betul. Pada bongkah alloy, dan satu lagi kita uji untuk membuat perbandingan, kita gunakan bongkah kuprum. So kita nak tengok yang mana agaknya yang lebih terkesan dengan pemberat tersebut. So boleh kita tengok sekarang? Boleh cikgu tengok. So Adakah cikgu kita perlu menggunakan saiz berbola yang sama ataupun berbola itu saiznya berbeza? Okey, sebenarnya kita perlu guna saiz berbola yang sama untuk kita uji berapakah lekukan yang terhasil daripada pemberat kepada berbola besi tadi. So kalau kita guna berbola saiz yang berbeza, so nanti mungkin ada yang ni lebih dalam, Betul. ada yang ni kurang dalam. Betul, So kita gunakan pemberat pun sama juga, yang mempunyai beratnya 1 kilogram. Pemberatnya sama, dan iaitu berbolanya bebannya sama, saiz cikgu. berbola juga harus sama cikgu. Itu adalah kemahiran saintifik yang kita katakan sebagai pemboli ubah dimalarkan, iaitu sama sebelum dan selepas eksperimen tadi. Betul cikgu. Okey. Maka saya akan perhatikan yang mana cikgu, bongkah. Okey, so kita akan tengok pada lekukan yang kita perolehi pada hentaman pemberat tadi. Baik. So kita tengok dekat sini ada macam ada satu lekuk. Okey, di mana lekuk tadi kita gunakan pembaris dan marker pen tadi. Kita akan ukur dan kita tanda. Kita tanda berapakah diameter lekukan yang ada pada. Okey, kita tunjukkan sikit. Okey, so kita tanda sini berapakah diameter dia, dan sama lekukan tersebut, dan sama juga seperti bongkah kuprum. Alright. Okey. So eksperimen ni sepatutnya kita jalankan beberapa kali untuk memastikan kita akan dapat purata lekukan tadi yang sekata. So kita boleh katakan yang mana mempunyai lekukan yang lebih dalam ataupun yang kurang, itu yang dikatakan sebagai kalau kurang lekukan dia lebih keras berbanding dengan yang lekuk paling dalam. Betul. Cikgu, yang di sebelah kiri saya ni ialah logam apa cikgu? Ini adalah bongkah kuprum. Yang ini bongkah kuprum. Ini adalah bongkah kuprum, dan yang ini adalah bongkah alloy. Maka yang di sebelah kanan saya bongkah kuprum, di sebelah sini bongkah alloy. Menarik cikgu. Saya pasti lepas ni kita akan kupas dengan lebih lanjut cikgu mengenai apa yang kita akan belajar hari ini, iaitu mengenai modul zarah, logam dan alloy dalam kemahiran saintifik. Saya pasti ada yang tanya-tanya. Saya pun tanya kenapa ada perbezaan daripada diameter ini kan cikgu? Ya, betul. Saya pasti cikgu akan kongsikan jawapannya selepas kejap lagi, selepas kita berehat. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Hari ini saya pun sudah bersedia untuk menjadi seorang penyelidik, kerana kita akan bersama-sama menyelidik dalam mata pelajaran kemahiran scientific science. Dan sebenarnya saya bukan keseorangan, kita ada juga seorang penyelidik lagi. Cikgu kita, iaitu Cikgu Ahmad Ruslan bin Muhammad dari SMK Seksyen 18 Shah Alam, Selangor. Cikgu, tadi kan kita tentunya dalam segmen pertama tadi kita sudah melakukan eksperimen. Yes, betul. Ya, yang terjatuhnya pemberat kita tadi atas bongkah kuprum juga. Ini hasilnya yang kita perolehi tadi. Betul, ada lekukan itu Ya, ada lekukan. Betul cikgu. Saya pasti mungkin murid di rumah tertanya-tanya juga, bagaimanakah kita lakukan eksperimen ini? Apakah alat-alat yang diperlukan? Kita tonton dulu video ini. Okey, tengok pada alat yang kita guna gunting, kita ada tali, kita ada dua bongkah, iaitu bongkah alloy dan bongkah kuprum. Okey, pemberat 1 kilo. Okey,
Okey, kita ada berbola besi ataupun ball bearing, kita ada cellophane tape. Okey, dan juga kita ada pemegang iaitu untuk kaki retot, kita untuk pembaris panjang untuk mengukur jarak ketinggian pemberat dengan berbola besi tadi. Okey. Berbola besi. Apa yang kita perlukan, cikgu? Okey, Pembaris berbola juga. besi dan kita gunakan juga pembaris untuk mengukur diameter Betul. tadi. Ya, Okey. dan yang saya rasa kalau menggunakan gunting di sini kita gunting, pastikan yes. keselamatan Yes, sentiasa betul. terjaga. Ya, kita gunakan gunting tadi kan untuk Baik. memotong untuk menjalankan eksperimen tersebut. Dan adakah itu kaki retot kita, Yes, cikgu? kaki Dan retot sedang di sebelah kita. Okey, tengok kita gantung pemberat tadi. Okey, jarak di antara pemberat dengan ball bearing di bawahnya, kita ukur dengan menggunakan pembaris. Jaraknya adalah 50 cm. 50 cm, Ya. cikgu ya. Okey, 50 cm. Okey, kita gunakan gunting untuk memotong tali yang kita ikat bersama dengan pemberat. Okey, dan kita boleh potong. Seperti yang kita lakukan di Seperti awal yang kita tadi, lakukan cikgu pada ya. awal tadilah. Baik, apa yang berlaku sekarang ni, cikgu? Okey, so kita tengok pada hasil yang kita perolehi sama seperti yang kita dapat tadi. Okey, kita gunakan ataupun marker pen dan juga pembaris. Kita ukur diameter untuk kedalaman lekukan. Kenapa kita sedang mengukur, perlu mengukur diameter tersebut, cikgu? Okey, kita akan tengok diameter yang paling besar menunjukkan hentaman yang kuat, lekukan yang lebih dalam dan logam itu lebih lembut. Logam itu lebih lembut, hentamannya lebih kuat, yes. cikgu ya. Dan Baik, kita cikgu. tengok yang tadi alloy tadi diameternya lebih kecil. Lebih kecil. Maka Yes. mungkin diameter yang lebih kecil, adakah Iaitu itu menunjukkan maknanya dia punya hentaman lebih kurang dan logam itu lebih keras. menarik juga. Maka Ya. diameter yang lebih kecil menunjukkan logam tersebut lebih keras. Ya. Baik, saya juga ingin mengingatkan kepada murid-murid di rumah ya, ini adalah eksperimen yang kita lakukan di Makmal Sains di sekolah. Jika ingin boleh buat di rumah ke, cikgu, eksperimen ini? Kita boleh guna dengan pemantauan ibu bapa. Dengan mantauan ibu bapa ya. Saya pasti itu yang sangat penting. Keselamatan murid-murid harus terjaga, dan jika ingin melakukan eksperimen pastikan ibu bapa ada ataupun dilakukan bersama-sama dengan guru. Ya, betul. Ya, cikgu. Betul, lebih Baik, cikgu, baik. apa lagi yang kita ada hari ini? Sebab saya Okey. tertanya-tanya juga dengan diameter lekukan tersebut. Itulah yang paling penting hari ini. Sebab Betul. kita akan kupas lebih dalam lagi, lebih banyak lagi berkenaan kenapa diameter yang lebih kecil tadi lebih keras. Okey, Betul. kalau kita tengok pada bongkar tersebut, kita akan tengok pada hanya lekukan. Tapi kita tak tahu bagaimanakah kedudukan atom-atom, zarah-zarah yang ada pada bongkar tersebut. Betul, cikgu. Saya pun tertanya-tanya juga kerana adakah atom-atom dan kedudukan zarah tersebut mempengaruhi kekerasan logam Yes, itu? betul. Susunan kita seperti yang kita tahu bahawa alloy ini adalah merupakan sejenis logam asalnya daripada logam tulen. Okey, tapi bila dimasukkan lagi unsur yang lain atau benda asing, dicampurkan, diblendkan duanya mengikut peratus komposisi yang tertentu, jadi satu logam yang sangat keras. Okey, so lagi keras. Maksudnya bila lagi keras, mungkin dari segi kekerasan, dari segi kekilauannya, dari segi kepelbagaiannya lebih banyak. Baik, kerana alloy tersebut adalah lebih keras daripada logam tulen tersebut, dan mungkin lebih kilau, memberi nilai estetik yang lebih daripada logam tulen tersebut. Ya, betul. Juga adakah itu bermaksud definisi alloy ini adalah pencampuran bahan asing ataupun unsur asing ke dalam logam tulen tersebut membentuk logam yang baru? Ya, betul. Seperti itu. Betul. Sebenarnya kalau ikutkan itu proses pengaloyan, iaitu di mana unsur yang dicampur, logam tulen dicampur dengan benda asing, dicampurkan akan menghasilkan satu bahan yang kita kenali sebagai alloy. Baik, cikgu. Kalau kita tengokkan pada gambar rajah yang ada, kita perhatikan daripada eksperimen yang kita buat tadi, lekukan yang kecil tadi, alloy tadi lebih kecil berbanding dengan bongkar kuprum tadi. Betul. Saya rasa kan saya juga akan perhatikan eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri alloy, cikgu. Yes, betul.
Ya, saya ada perhatikan dua gambar juga, lebih keras dan kuat, lebih lembut. Baik, apakah yang berlaku di situ, cikgu? Okey, kita nak uji bongkah alloy adakah dia lebih keras. Kita nak tengok pada hasil daripada bongkah tadi. Okey, dan kita boleh tengok juga di situ adalah kenapa alloy ni lebih keras. Okey, alloy tu lebih keras So kalau kita tengok dekat sini, apakah inference yang kita boleh katakan berkenaan dengan alloy tadi, iaitu di mana alloy lebih kuat ataupun keras berbanding dengan bongkah kuprum. Kita kan tadi dah ukur berapakah diameter yang kita perolehi semasa kita jalankan eksperimen. Okey, hipotesis yang boleh kita katakan di sini adalah mengikut kemahiran saintifik adalah alloy lebih kuat ataupun lebih keras berbanding dengan logam tulen. Maknanya satu bongkah yang kita gunakan, cikgu, adalah bongkah tulen dan satu lagi adalah alloy. Maka seperti yang kita perhatikan, diameter untuk diameter lekukkan yang untuk bongkah tulen adalah lebih luas, lebih besar kerana logam tersebut lebih lembut berbanding dengan alloy yang diameter lebih kecil. Maka logam tersebut lebih keras. Alloy tersebut lebih keras. Maaf. So kalau tengok pada gambar rajah yang kita dapat ni, daripada pandangan atas iaitu di mana lekukan pada logam kuprum ataupun bongkah kuprum tadi adalah lebih besar berbanding dengan bongkah alloy. Di sebelah dia tu nampak lebih kecil sedikit berbanding dengan logam kuprum ataupun bongkah kuprum yang kita gunakan tadi. Menarik juga. Cikgu, keluli adalah contoh sejenis alloy. Ya, betul. Betul, cikgu. Dan apakah keluli berbanding dengan jenis-jenis alloy yang lain? Adakah itu sebab keluli ni merupakan satu bahan yang digunakan secara meluas Betul. Kita tahu bahawa keluli ni kalau kita tengok untuk membina bangunan, dibina jambatan, kita gunakan logam keluli kerana dianya kuat. Kalau kita guna logam tulen, nampaknya jambatan tu mungkin kurang, mungkin lembutlah sedikit. Mungkin pakai 2-3 tahun mungkin akan ada masalah lah. Betul. Sebab apa dia lebih keras? Kita tengok pada gambaran ini. Kita akan buat model ni nanti sewaktu untuk segmen yang ketiga nanti. Di mana kita tengok di mana logam tulen ataupun logam asal, apabila dikenakan daya, so dia atom-atomnya atau zarah-zarahnya akan cepat menggelonsor. Cepat menggelonsor. Yes. Oh, dia bukan seperti berpecah. Dia bukan berpecah, dia menggelonsor. Itu yang dikatakan dia lebih lembut. Maka penggelongsoran tersebutlah yang membentuk lekukan yang kita perhatikan. Yang kita katakan tadi. Menarik tu, cikgu. Dia ada kaitan di antara eksperimen yang kita jalankan tadi. Baik, sangat menarik. Saya pasti mungkin banyak lagi tanya-tanya mengenai zarah dan atom yang ada ni. Saya pun tanya penggelongsoran atom rupanya bukannya atom tersebut berpecah ke apa. Nanti kita akan bersama-sama lagi ada eksperimen lagi yang kita akan lakukan sama-sama. Kita akan buat model berkaitan dengan atom yang menggelosong ini. Kita akan buat model bersama-sama. Bersedia di rumah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita ada membincangkan sedikit mengenai penggelongsoran atom. Kenapa ada berlakunya penggelongsoran atom tersebut ya? Baiklah, hari ini dalam Mahir Didik TV KPM kita sedang belajar bersama-sama mata pelajaran kemahiran saintifik dan guru kita ialah Cikgu Ahmad Roslan bin Muhammad dari SMK Seksyen 18 Shah Alam, Selangor. Cikgu, apa yang kita nak lakukan ni? Cikgu, saya sedang memegang 2 bola polistiren. Ya, betul. Apa ini yang yang akan berlaku spesialnya hari ini. Iaitu kita akan bina model. Bina model. Daripada eksperimen yang kita jalankan tadi, kita dah tahu yang mana satu yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat atau lebih keras. Betul, cikgu. Berbanding dengan satu lagi iaitu logam tulen. Betul. So hari ini saya nak tunjukkan dulu yang pertama, kenapa logam tulen ni dia lebih lembut dan mudah menggelonsor. Tadi saya ada ceritakan kan, betul kenapa juga dia menggelonsor. So kita nak buat model. Boleh. So logam tulen seperti yang kita dapati tadi ialah lebih lembut, lebih dan lembut. atom zarahnya boleh menggelonsor jika diberi
daya dikenakan padanya, so dia boleh menggelonsor. Baik cikgu. Okey, sebelum tu kita nak tengok Hanif susun dulu. Boleh. So maka saya akan ambil, Okey. ini adalah ibarat atom. Atom, Kita yes. sebut cikgu. Okey, susun Maka saya dulu. akan susun di sini. Ya, okey. Okey. Alright. Baiklah, saya akan susun. Okey. Dia dah melekat dah awal-awal cikgu. Dah melekat ya. Alright. Boleh ya? Baik. Saya akan susun seperti dia rapat, seperti belum dikenakan daya Yes, cikgu ya. betul. Belum dikenakan daya. Baik. Ada 16. Ada 16 ya. Sekarang saya ada 12. 12. Baik, kita perlukan sedikit lagi. Okey. Ini cikgu, ini saya rasa adalah bayangan Yes. untuk logam tulen. Ya, betul. Kita akan perhatikan ya. Baik, okey. Itu cikgu 16 ya. Ya, betul. Nampak disusun dengan secara teratur. Okey, ini adalah bayangan untuk logam tulen. Okey, dia tersusun rapat, sama bentuk, sama saiz. Okey. So apa yang berlaku jika kita kenakan dia daya? Jika kita kenakan daya. Kita kenakan daya. Baik. Okey, kita tengok apa yang berlaku jika kita kenakan daya. Okey. Saya tampalkan di sini apabila kita kenakan dia daya. So, saya nak Hanif alihkan baris yang terakhir tadi. Okey. Yang di atas sini Yang cikgu di atas sini. Pergi ke sini. Baik, kita letak di Okey, sana. sini. Yang bawah pun sama. Ini Yang pergi bawah ke pun sana. kita ada bergerak cikgu ya. Yang okey. ini Sama. dan juga yang ini. Ini. Yes. Adakah cikgu, adakah ini Okey. bermakna atom tersebut tergelongsor Ya, tergelongsor. Dan yang belakang pun boleh gelongsorkan dia ke belakang. Oh, yang ini ke Ya, okey, ke baik belakang. baik baik. Tergerak ke sini semua pula. Yang ini Ya. sekali cikgu? Ya, sama. Oh, baik. Okey. Kita letak seperti ini. Baik. Okey. So inilah hasilnya cikgu jika so kita dia memberikan okey. daya ke Yes. logam tulen. Yes, dia menggelonsor. Okey, dan menggelonsor disebabkan oleh daya yang dikenakan. Kalau kita tengok pada ni, lapisan atom ataupun logam tulen tadi mudah menggelonsor apabila dikenakan daya. Dan arah penggelongsoran tersebut cikgu tentunya mengikut arah daya yang diberikan. Yang betul. Oh, menarik Okey, cikgu. Right. So ini yang kita katakan sebagai model kita yang pertama untuk logam tulen. Boleh Logam kita tulen. letakkan dia sebagai untuk murid-murid kita untuk melihatnya. Saya akan letakkan di situ. Alright, Terima silakan. kasih cikgu. Alright. Maka inilah ibarat logam tulen kita ya, susunan atom untuk logam tulen Yes, selepas betul. dikenakan daya. Okey. Ini ibarat saja. Baiklah cikgu, seterusnya apa yang kita ada? Saya Alright, perhatikan okey. alloy pula cikgu ya. Alright. So kita pergi alloy pula. Alloy ni kita tahu bahawa satu logam yang keras di mana mempunyai percampuran lebih daripada satu jenis atom. So tadi kita ada satu atom ni kan? Betul cikgu. So sekarang ini kita akan campur satu lagi atom. Wow. Ini ibarat unsur asing Ya, tersebut lah. unsur benda asing yang akan kita campurkan bersama dengan Logam tulen tadi. tadi. Baik. Alright. So yang warna So, putih cikgu okey. kita pilih sebagai Kita logam pilih. tulen Alright, ya. okey. Saya susun bagaimana Okey, cikgu? boleh susun, tak apa. Tak, tidak teratur pun tak apa. Tidak teratur. Okey, kita Yes. cuba susun Okey. secara rawak lah Saya sedikit. secara rawak, betul. Tapi kalau ada salah Ya, cikgu, bisa. minta maaf Boleh. cikgu. Saya minta tunjuk ajar dari Alright. cikgu Okey. Baik, saya akan letak di sini. Okey, kita letak yang besar di tengah. Ya, yang besar Okey. pula. Yang besar Baik, di ini tengah. ibarat alloy. Saya cuba letak yang mana muat cikgu. Boleh. Okey. Situ muat cikgu. Okey. Saya cuba satu lagi yang warna merah mungkin berada di sini pula. Alright, okey. Kita nak Baik. susunkan yang putih. Yang putih saya ada muat lagi sini kat sini. Okey. Juga di sini. Okey. Itu pun saya rasa ada lagi cikgu. Ada lagi So kita boleh buat lagi. Baik. Ada lagi tak? Oh, cikgu sedang menambahkan pin sedikit. Kita tambahkan pin. Baik, okey. Apakah di sini saya rasa boleh muat satu lagi cikgu. Apakah yang kita dapati di sini cikgu? So kita nampak kita campurkan dua jenis atom yang berbeza. Okey, iaitu kedudukannya adalah secara rawak. Di mana ada atom asing yang berwarna merah lebih besar. Di mana bila kita gunakan daya ke atas atom tadi, so kita akan tengok. Okey, apakah yang akan berlaku Baik, So, jika kita kenakan daya di kenakan sini. daya tadi. Okey, dia tidak boleh nak bergerak kerana dia tidak tersusun. Betul? Disebabkan ada kekuatan
atom asing yang menyebabkan dia bergerak. Kedudukannya statik. Bukan statik juga. Duduk pada tempat yang asal. Kalau yang tadi kita tengok dia bergerak daripada Dia arah daya menggelosor, menggelosor, yes. Menggelosor di Daya yang atas. kita kenakan tadi. Seperti ini pun kita boleh perhatikan cikgu, jika kita kenakan daya mungkin di bahagian tengah di sini untuk menolak atom-atom logam tulen yang berwarna Tengok, putih ni cikgu. mungkin kita sangkut tak boleh nak pergi Ya. disebabkan ada satu atom asing yang lebih besar, yang lebih kuat, di mana dia tidak dapat nak bergerak kepada bentuk yang lain. Baik, unsur asing dia menghalang itu yang cikgu, membuatkan daripada dia penggelongsoran itu yang dia tidak akan berlakunya penggelongsoran kerana dia lebih kuat. adakah ini bermakna seperti yang cikgu katakan alloy ini lebih kuat lah? Yes. Ya. So ini Baik. kita boleh tunjukkan kepada ini model yang kita perolehi. Baik. Apa lagi yang kita ada seterusnya cikgu? Okey. Di slide So kita. kita nak penonton-penonton di rumah, murid-murid di rumah tengok bagaimana kedudukan atom-atom ini atau zarah-zarah ini apabila daya dikenakan. So kedudukan dia adakah dia menggelonsor ataupun tidak. Logam tulen dia menggelonsor disebabkan daya yang dikenakan. Manakala untuk alloy ini, apabila daya dikenakan dia tidak menggelonsor kerana dia dicampur dengan logam atom asing di mana dia lebih kuat dan lebih stabil. Okey. So saya juga nak bagi tahu Hanif bahawa komposisi untuk setiap logam tadi itu telah ditentukan. Telah ditentukan secara Contohnya, spesifik cikgu. yes, spesifik. Dia ada komposisi yang telah ditentukan. Contohnya kita ada beberapa jenis seperti duralumin, sejenis alloy. Betul. Okey, kita ada gangsa. Okey, kita ada besi nikarat, kita Betul. ada keluli. Yes. Peratusnya itu adalah berbeza. Sebab Satu itu kalau Hanif berbeza. tengok tadi berbola tadi tu bola yang besar tu 2 sahaja. Betul. Bola yang kecil tu adalah Lebih banyak lah. Lebih banyak. Betul. Okey, kita boleh tengok dari sini. Betul. Okey, so kita tengok di sini contohnya keluli besi 99%. Karbon hanya 1% sahaja. Hanya 1%. Ya, 1% saja. Dan Sebab kita nampak ada perbezaan yang begitu jauh. Betul. Dan itu boleh memberikan dia sifat yang keras dan Ya, kuat betul. cikgu. Sebenarnya dia bukan untuk memastikan kedua-duanya itu sama komposisi dia. Cuma dia nak menahan, elakkan daripada atom tadi menggelonsor sahaja. Okey, bila ada atom asing yang lain di mana kita tengok karbon 1% saja dan besi 99%. Di mana atom besi tadi tidak akan menggelonsor kerana disekat ataupun dihalang oleh karbon tadi. 1% karbon 1% tadi cikgu. sahaja. Dan seperti kita perhatikan juga pewter cikgu dengan timah. Kita ada pewter, timah 96, 96%, kuprum 3%, antimoni ada 1%. Dengan hanya menambah sedikit peratus Sedikit tersebut sahaja. dalam logam tulen, Yes. maka permukaan jadi lebih berkilau, lebih tahan kakisan. Ya, lebih keras. Betul. Ha. Maka lebih cantiklah jika kita guna sebagai hiasan di rumah dan mungkin lebih tahan lama. Ya. Cikgu. Okey, untuk pengetahuan ni, kita ada satu alloy yang dinamakan gangsa. Gangsa. Semua orang tahu kan siapa Betul. nak menang pingat Tempat gangsa. ketiga je kan? Tempat ketiga kan. Gangsa kan. Betul. Sebenarnya atlet-atlet itu sedang Memenangi alloy. Ya. Memenangi alloy lah. Ialah, memenangi itu sebagai alloy. ibarat lah. Seibaratnya kita nak emas, menyatakan itu perak. menunjukkan bahawa kekuatan dan kekerasannya. Betul. Ini antara mungkin benda-benda yang kita selalu dengar Ya, betul. seharian mengenai Ya. gangsa, pewter. Ya, pewter, kita ada duralumin. Ini satu-satunya logam yang boleh dikatakan alloy yang paling kuat kerana untuk pengetahuan Hanif, duralumin ni digunakan banyak secara meluas dalam teknologi sekarang. Contohnya kapal terbang dia punya reka bentuk binaan kapal terbang itu bentuk dia tu dibina oleh jenis alloy dinamakan duralumin. Duralumin. Yes, duralumin Duralumin ini di mana kekuatannya tadi boleh menyebabkan kapal terbang itu boleh naik ke udara. Dia dalam saya pasti untuk badan atau kita panggil fuselage Yes, kapal terbang ya, tersebut betul. dibuat dari aluminium kerana lembut tetapi ia harus juga ringan. Betul, untuk ringan. memudahkan proses penerbangan kapal terbang tersebut Ya, betul. Sebab kita juga tengok sebenarnya alloy ini dengan logam tulen
kedua-dua ini juga mempunyai persamaan ya. Okey, walaupun kita tahu bahawa alloy ini mempunyai kekerasan yang sangat kuat, sangat banyak digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita dalam teknologi sekarang, tapi dia ada persamaan. Persamaan yang pertama iaitu kedua-dua ini adalah konduktor elektrik yang baik. Sebab kedua-dua ini sebenarnya adalah logam. Cuma bila dia jadi alloy, dia ditambah baik sahaja. Maksudnya dibagikan kelemahan yang ada pada logam tulen tadi, dibaiki kelemahan tersebut untuk menjadikan dia lebih lebih stabil dan lebih kuat. Betul juga. Seperti yang cikgu katakan mungkin itu adalah aluminium dan dicampurkan unsur-unsur lain yang boleh menjadikan iaitu duralumin atau aluminium tersebut boleh adalah satu konduktor elektrik. Maka duralumin juga adalah konduktor elektrik, cikgu. Betul, sama. Okey, dan kita ada yang keduanya sama, konduktor haba. Kedua-dua ini alloy dan ni adalah konduktor haba yang baik. Okey, perbezaan yang kita boleh tengok dekat sini adalah alloy dengan logam tulen. Okey, rasanya tadi kita dah buat perbezaan dia, iaitu alloy ni lebih keras, lebih kuat kan. Okey, dan logam tulen ni kuat dan keras. Tapi alloy ni lagi lebih kuat. Betul. Alright. Seperti yang kita perhatikan dari eksperimen kita dari awal tadi, cikgu. Kedua-duanya lekuk, betul kan? Kedua-duanya lekuk, tetapi bongkah yang alloy tersebut mempunyai lekukan yang lebih kecil diameter dia. Yes, lebih kecil. Baik. Alright. Dan kita ada banyak kat sini perbezaan dia. Kita ada juga dia tahan kakisan. Okey, tahan kakisan ni bermaksud bahawa dia tahan pada keadaan biasa. Contohnya kalau kita tengok Hanif nak tak kalau logam tu berkarat? Semua orang tak nak kan? Tak nak, cikgu. Kalau boleh, kalau kereta kita pun kalau kita tak nak berkarat. Tak nak berkarat kan? Tak nak berkarat. So kalau tak nak berkarat, so biasa kita gunakan alloy. Baik. Okey, sebab kalau kita guna alloy, logam tadi dia lebih tahan daripada karat. Dia memang tak berkarat lah. Istilah senang cerita, dia tak berkarat. Dia tahan karat, dia lebih berkilau seperti dia cikgu lebih katakan. Kilau, lebih cantik. Macam pewter tadi kan, contoh pada alloy tadi kan, kita tengok memang pewter semua orang tahu bahawa dia merupakan alat perhiasan. Betul. Okey, yang dan harus menarik. tahan lama. Ya, dan saya pasti pewter tersebut harus tahan lama kerana selalu terdedah kepada udara, terdedah kepada matahari, terdedah kepada unsur-unsur lain. Itulah punca untuk proses pengaratan berlaku. Betul, cikgu. Tak naklah kita bangun pagi tiba-tiba tengok dah hilang dah pasu kita. Sebagai contoh. So maka kita menggunakan pewter itu daripada alloy, pencampuran logam dan unsur-unsur lain untuk ia lebih berkilau. Baik, apa lagi perbezaan yang kita ada tengok? Saya nampak dia lebih menarik. Lebih menarik. Takkanlah dia dijadikan sebagai pingat ketiga sukan Olimpik kalau dia tidak menarik, betul? Kan? So dia mesti adalah merupakan logam yang menarik. Alloy ini. Kalau tengok menariknya mungkin dari segi kilauan dia, dia berkilau-kilau. Kita boleh nak tunjukkan nanti, kita ada bawa beberapa contoh yang berkaitan dengan alloy ni. Mungkin kita boleh tunjukkan macam mana kilauan dia tu. Perbezaan dia juga. Perbezaan dia tu. Sebab kita mungkin tahu bahawa adakah semua ni alloy, tapi kita tengok juga dari segi bereka bentuk dan kegunaan dia. Baik. Cikgu, saya perhatikan juga alloy tentu terdiri daripada dua atau lebih unsur. Yes, betul. Maka logam tulen terdiri daripada satu unsur sahaja. Satu unsur sahaja. Baik. Dia bila dicampurkan dua tadi, dia membuatkan lebih kuat seperti yang kita buat tadi lah. Dan apa lagi perbezaan juga seperti sukar ditempa? Kita ada sukar ditempa. Kita nak tadi kita jatuhkan pemberat tadi, kita nampak dia sukar untuk menghasilkan lekukan. Ada lekukan tapi agak sukar. Agak kecil dia punya lekukan dia tu. Okey, dan itu yang kita katakan sebagai kekuatan alloy tu. Kekuatan, dan itu juga saya pasti boleh dikaitkan dengan model Zara yang kita ada di depan ini, cikgu, yang seperti kita perhatikan, jika adalah logam tulen, maka lebih senang untuk Zara tersebut menggelongsor jika diberikan daya. Dan jika alloy, cikgu, kerana ada unsur-unsur yang berbeza seperti yang merah ini adalah unsur yang berbeza, dia suka nak bergerak kan? Nak bergerak. Dia diberikan daya, maka terhalanglah pergerakan zarah tersebut. Ya, betul. Ya, cikgu. Ada lagi, cikgu, saya kata sukar dimulurkan. Ya, dimulurkan, dipatahkan, dibentuk. Kalau alloy ini sukar untuk dibentuk ataupun dipatahkan.
Baik. Right? Sukar dibentuk, sukar dipatahkan, juga atom tidak mudah menggelongsor. Ya, tidak mudah menggelongsor seperti yang kita tunjukkan. Dan akhir sekali, atom tidak disusun mengikut tertib. Tengok model yang kita buat tadi. Okey, kalau kita tengok model yang alloy tidak mengikut tertib susunan dia, betul? Betul. Right. Agak rawat lah cikgu sebab kita ada masukkan lagi unsur-unsur asing betul. daripada logam tulen tersebut. Dan alloy pula kita logam tulen pula kita nampak ada susunan ya. Betul. Seperti yang cikgu katakan tadi, nanti cikgu akan kongsikan sedikit contoh-contoh alloy dan mungkin perbezaan kilauan tersebut. Pasti kita nak tengok sama-sama kilauan tersebut. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM dan hari ini mata pelajaran yang kita sama-sama sedang menyelidik dan mengkaji ialah kemahiran saintifik yang mengenai zarah, logam, alloy dan saya tentunya ditemani oleh penyelidik kita iaitu cikgu kita, Cikgu Ahmad Roslan ya cikgu. Cikgu tadi sebelum kita berehat, cikgu telah menjanjikan ingin menunjuk kilauan, contoh kilauan alloy itu. Betul. Berkilau tak? Berkilau cikgu, saya perhatikan. Apa yang kita ada di sini cikgu? Okey, betul. Okey. So tengok ni daripada jauh mungkin kita nampak dia berkilau. Okey, tengok kita ada kunci, kita ada skru. Okey, ini adalah keluli. Ini adalah keluli cikgu keluli. Tapi kita mungkin nak buat bangunan, nak buat jambatan tu mungkin saiznya besarlah. Kita bawa yang biasanya hari ni kita jumpa di rumah. Murid-murid boleh kenal dia, boleh tahu dia ada di rumah ya. Okey, dan kita ada ini antara barang-barang yang kita jumpa dalam kehidupan seharian yang mungkin kita tidak ketahui bahawa itu adalah alloy. Kadang-kadang kita sebut besi je cikgu. Logam je. Tetapi sebenarnya kunci juga adalah sejenis alloy iaitu keluli yang berkilau. Dan saya pasti kena keras cikgu. Kalau tak nanti pusing pun patah. Betul. Betul sangat ni tu. Memang betul. Yang di sini pula cikgu? Okey, kita ada semua orang kenal kan. Ini adalah duit shilling. Duit shilling tu sebenarnya diperbuat daripada gangsa. Duit shilling diperbuat daripada gangsa. Okay, kita tahu komposisi tadi kan dia ada timah, dia ada bahan-bahan yang kita campurkan untuk menghasilkan gangsa. Menarik dia cikgu sebab. So ini adalah duit shilling, tengok dari segi kilauan dia kita nampak di situ. Kan kilauan itu sebab kita tahu alloy ni dia berkilau. Dia cantik, tadi kan dia menarik. Kan pastilah duit shilling tu nak bagi menarik lah, semua orang nak guna kan. Dia kena berkilau lah cikgu. Berkilau lah kan. Tapi saya tanya juga kerana gangsa, jika kita sebut gangsa selalu kita kaitkan dengan yang berwarna coklat. Seperti cikgu cakap tadi untuk pingat Olimpik. Tetapi yang gangsa yang kita perhatikan ini berwarna perak. Ya, betul. Shilling pun ada juga yang berwarna macam perak tu kan. Betul. Hari ni saya pilih yang warna cerah, yang berwarna kilau, yang berwarna macam warna perak. Okey, supaya kilauan itu lebih nampak. Baik. Sebab itu biasanya ada gangsa juga disaluti. Disaluti dengan pelbagai warna yang lebih nampak berkilau. Berbagai warna lah. Baiklah, dan saya juga perhati di sini juga sudu dan garfu. Sudu dan garfu ya. Juga besi nikarat juga adalah sejenis alloy. Besi nikarat ini maksudnya nikarat tu dia tidak berkarat. So bayangkanlah kita nak makan gunakan sudu tadi berkarat. Macam mana ni? Boleh? Tak boleh cikgu, saya rasa itu tidak selamat cikgu. Tidak selamat. Betul cikgu. So kita gunakan besi nikarat lah, sejenis alloy. Baiklah juga kita sudah melakukan eksperimen, kita juga telah perhatikan bagaimanakah pergerakan zarah untuk alloy. Bina model. Betul. Yang dibandingkan dengan logam tulen ya. Cikgu berikan rumusan pembelajaran kita hari ini. Alright. So rumusan yang kita boleh buat hari ini adalah kita telah jalankan satu eksperimen di mana kita nak menguji kekuatan ataupun kekerasan alloy. Dan kita juga tahu berkenaan dengan ciri-ciri alloy.
Okey, iaitu yang kita bincangkan tadi, iaitu berkilau, menarik, lebih keras, tidak mudah ditempa, dan kita juga ada tunjukkan contoh-contoh. Okey, contoh-contoh apakah kegunaan alloy dalam kehidupan seharian kita. Dan yang paling penting, hari ini kita telah berjaya untuk membina model, okey, iaitu model untuk bagaimana daripada logam tulen dia jadi alloy. Jadi alloy, cikgu. Saya rasa dengan model ni lebih senang untuk kita senang, semua memahami pergerakan zarah dan juga perbezaan zarah antara logam tulen dan alloy. Ya, betul. Cikgu, saya rasa itu sangat menarik dengan eksperimen tadi. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada mereka melakukan eksperimen di rumah, lakukan hanya dengan kehadiran ibu bapa ataupun ada penjaga. Ya, jangan lakukan sewenang-wenangnya kerana keselamatan anda sangat penting. Baiklah cikgu, sebenarnya kan cikgu, lepas ni ada lagi tau. Ada lagi ke? Ada lagi rancangan dekat Didik TV kita ni. Boleh tak kita tanya? Saya akan tanya sedikit rakan pengacara saya, Hazrina Kasim. Hazrina. Okey, Hanif dan juga Cikgu Roslan, kalau dah adik-adik kita pun mendalami mata pelajaran bersama dengan Cikgu Roslan dan juga Hanif sebentar tadi, adik-adik yang berada di prasekolah jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan belajar bahasa Melayu dengan topiknya haiwan jinak yang comel. Semuanya selepas ini. Silakan Hanif. Baik, terima kasih Hazrina. Haiwan jinak yang comel. Saya pun dah mula tertanya-tanya haiwan apa tersebut ya. Baiklah, dengan itu kan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu kita, iaitu Cikgu Ahmad Roslan bin Muhammad, guru sains dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam, Selangor. Saya rasa tentu topik hari ini sangat menarik ya. Kita bersama-sama telah belajar mengenai kemahiran saintifik mengenai pergerakan zarah, mengenai alloy, penggunaan seharian dan juga perbezaan dan sifat-sifat alloy. Saya rasa itu sangat menarik. Dengan itu saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Roslan dan terima kasih kepada mereka di rumah. Jangan ke mana-mana kerana kejap lagi ingat kita akan belajar bahasa Melayu mengenai haiwan jinak yang comel. Terima kasih kerana bersama kami. Nama saya Hanif Sean di Mahir Didik TV KPM.